وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بخير يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله sahabat-sahabat ukhuwah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya kasihi, yang baginda sallallahu alaihi wasallam merindui. Alhamdulillah, di atas segala nikmat yang telah Allah curahkan, Allah pinjamkan kepada kita, Allah panjangkan kepada kita, kita terus bersyukur dalam apa situasi, dalam apa keadaan yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita. Kita tetap bersyukur. Tanda hamba yang tawaduk. Terima kasih selalu. Walaupun ianya kadang-kadang menyakitkan. Kita tahu kesakitan itu adalah satu kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah sakit badan ke, sakit hati ke, sakit jiwa ke, sakit mata ke. Kesemuanya itu adalah satu nikmat, satu kasih sayang. Tanda Allah Ta'ala tak pernah membiarkan kita sendiri. Selalu dia ada dekat kita. Untuk dia mendengar rintihan dan rayuan daripada kita. Maka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dengan kita memanfaatkan masa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Masa yang semakin singkat. Semakin hari semakin singkat. Walaupun kita tak ke mana-mana, kita duduk dalam rumah sahaja, tetapi kita rasa cepat berlalu. Seminggu begitu pantas berlalu. Sedar tak sedar, tahun 2021 dah sampai kepada bulan 9. Hampir-hampir menemui penghujung dah. Dalam lebih kurang 4 bulan lagi, kita akan masuk 2022. 2021 kita tak tahu apa yang berlaku pada dunia luar. Yang kita tahu, yang kita faham, kita telah pun dikirimkan oleh Allah Ta'ala satu wabak. Yang lain tu kita duduk dalam rumah makan tidur saja. Tapi kita tak mahu jadi seperti binatang yang tahu makan tidur bersyahwat. Tetapi kita nak jadi seperti manusia yang Allah Ta'ala berikan tanggungjawab. Yang ni wajiblah ke atas kita menjalankan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Itulah kita. Beza kita dengan binatang. Tapi kalau duduk di rumah yang dah orang kurung duduk makan tidur ni, tak ubah seperti sifat binatang. Alhamdulillah, insya-Allah. Dengan sedikit masa yang Allah pinjamkan, kita cuba untuk bersama-sama menyambung kembali pengajian kitab Jauhar kita, yakni dalam berkenaan pada perbicaraan kelebihan berwuduk. Yang mana pada minggu yang lalu kita berhenti kepada satu daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Man nama ala wudu'i fa'adrakahul mautu fi tilka lailati fa huwa 'indallahi syahid." Sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa tidur atas wudu, maka mendapat akan dia mati pada demikian malam itu. Maka iaitulah pada Allah Ta'ala mati syahid. Kita berhenti kat tu kan? Kita baca dah minggu lepas kat tu. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulang sedikit. Siapa yang tidur dalam keadaan berwuduk. Kemudian kalaulah ditakdirkan kita mati malam tu, di sisi Allah mati syahid. Di sisi manusia kematian biasa. Mati dalam tidur tetapi hal keadaan berwuduk. Okey. Hadis hari ini dan tersebut di dalam Ihya sabda Nabi SAW. Apabila tidur hamba atas air sembahyang dinaikkan dengan rohnya kepada arash, maka adalah mimpinya sebenar. Dan jika tidur atas wuduk
tersimpan rohnya daripada sampainya. Maka demikian tidur itu bercampur ia dengan tiada sebenar mimpinya. Ini tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini pada perbicaraan tentang tafsiran mimpi, nah, dia ada bahagian-bahagian. Kitab Ihya ni tebal, nah. InsyaAllah kalau diberikan peluang kita cuba baca kitab Ihya ni, nah. Dalam perbicaraan itu telah pun diceritakan tentang mimpi orang yang tidur dalam keadaan berwuduk dan mimpi orang yang tidur dalam keadaan tidak berwuduk. Ada perbezaannya. Yang mana di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada menceritakan apabila seorang hamba itu, kitalah tidur di atas ada wuduk, ada ayat semayang, maka rohnya itu akan dinaikkan kepada arasy. Kita ni kan saya bagi tahu tidur kita separa mati. Tidur kita separa mati. Waktu tu kita tak ingat dah. Kain kita terselak ke, baju kita terlondeh ke, keadaan wajah kita. Kita tak boleh nak kontrol. Sebab apa? Kita tak sedar. Dalam keadaan kita tak sedar. Roh kita itu Allah Ta'ala keluarkan. Itu yang disebut sebagai separa mati. Dikeluarkan. Dan seandainya roh itu berwuduk. Ini kita wudukkan dia sebelum kita tidur. Wuduk ni wuduk yang sempurna lah. Maksud dia sempurna lah. 6 rukun wuduk tu. Walaupun kita tak berkumur. Sebab kumur tu hanya sunat saja. Kita nak pergi tidur ni, kita ambil yang wajib-wajib saja. Pun dikira sebagai wuduk yang sempurna. Maka dikira kamu sebagai orang yang telah pun mengangkat hadas kecil. Bermakna, kan biasanya lah. Kita nanti buang air dulu. Lepas buang air, kita bersihkan diri. Kita berwuduk, kita masuk tidur. Walaupun kita menyentuh teman sebelah kita, teman sebelah bantai kita tu, itu masih lagi dikira kita berwuduk. Kalau tidak jenuh lah, ambil lencun katil, no? Kerja duk ambil air semayang je, tak tidur-tidur. Ataupun mungkin kita akan tak sempadan. Jangan pegang. Jangan pegang, ni ada wuduk. Tak, maka dikira kita sebagai berwuduk. Apabila kita berwuduk, roh kita juga berwuduk. Allah Ta'ala akan angkatkan roh kita naik ke arasy. Dan andainya ada mimpi, maka mimpi itu mimpi sebenar. Okey. Di antara adab tidur, baginda SAW telah pun mengajar kita adab tidur. Kita dah baca dah yang telah lalu di dalam Syama'il Muhammadiyah, bagaimana Nabi SAW telah mengajar kita adab tidur, berbaring di atas lambung kanan, hal keadaan wajah menghadap arah kiblat, dah berwuduk cantik, kemudian tidur di atas, mengiring atas lambung kanan. Okey. Pada persoalan ini, katalah kedudukan katil kita dalam bilik menyebabkan kita tak boleh. Kalau kita menghadap arah lambung arah kiblat di atas lambung kanan, kita, kalau yang ada suami lah, yang ada suami dibimbangi dia membelakangi suami dia. Sebab dia nak jaga lambung kanan dia dalam keadaan wajah dia menghadap arah kiblat. Dia nak ambil yang sunat. Kemudian dia membelakangi yang wajib. Maka ketika ni tak payah. Tak payah. Menghadaplah dengan suami. Kalau kata nak menghadap arah kiblat, sementara membelakangi suami, bagi tahu dekat dia. Tidak nak menghadap arah kiblat. Minta izin terlebih dahulu kerana yang kita nak belakangi itu adalah wajib. Yang kita nak ikut adalah sunat. Jangan kerana kita nak buat yang sunat, kita telah pun mengingkari yang wajib. Nanti kita kena jaga. Adab orang menuntut ilmu, kenai, faham benda sunat, benda wajib, benda harus, benda makruh, benda haram. Kena kenai. Kalau tidak, sia-sia dia belajar. Sebab tu orang suka kata mengaji saja, tapi bodoh. Mengaji saja, tapi jahat. Dengan sebab apa? Sebab dia tidak pandai mengimbangi. Dia yang mana nak lebihkan dahulu? Yang wajib ke atau yang sunat? Maka kita lebihkan yang wajib. Kita lebihkan yang wajib. Okey. Kata lagi Rasulullah SAW, seandainya ditakdirkan mimpi orang yang tidur dalam keadaan berwuduk itu, ditakdirkan mimpinya, maka mimpi itu mimpi benar.
Jadi kita tahulah tidur yang seperti mana. Ha? Mimpi itu. Dan jika dia tidur di atas tiada wuduk. Tak ada wuduk. Terus dia pergi tidur aja. Ha? Tersimpan rohnya daripada sampainya. Tak sampailah. Tak sampailah ke aras. Maka demikian tidur itu bercampur ia dengan tiada sebenar mimpi. Tu yang mimpi memang macam-macam mimpi lah. Macam-macam mimpi kan. Tidur kita pun kita tak tahu macam mana tidur kita kan. Hmm. Orang kata tidur nak kena jaga aurat dah. Tak payah jaga aurat lah dalam keadaan kita yang tak sedarkan diri ataupun sedar diri tu. Tak payah selagi tidak ada orang yang bukan mahram kita dalam rumah tu. Maka kita boleh tidur. Nah, dalam keadaan bebas. Okey. Dan lagi sabda Nabi SAW. An-na'imut tahiru kas-sa'imil qa'im. Orang yang bersuci itu seperti orang puasa yang berdiri sembahyang pada malam. Pada malam. Yang berdiri pahala dia seperti mana orang yang berpuasa pada siang hari dan bersembahyang pada malamnya. Kelebihan, keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi untuk orang yang tidur dalam keadaan beruduk. Pahala tu besar tu. Pahala dia, kata Nabi SAW, ibarat macam dia berpuasa di siang hari. Pada malam harinya dia bangun bersolat. Solat ni solat tahajud lah. Solat yang sangat-sangat dituntut. Di antara solat-solat sunat yang dituntut oleh baginda SAW. Untuk kita lakukan di antara sunat-sunat yang paling digemari oleh baginda SAW. Kerana kita tahu orang yang bersolat tahajud ataupun orang yang bangun bersolat malam. Tahajud ni kena faham lah. Tahajud asal daripada kalimah tahajjada ya tahajjadu. Tahajud itu masdarnya ataupun kata pengantarnya. Tahajud ni maksud dia solat yang dilakukan apabila bangun daripada tidur. Mau tak mau setelah istirahat. Syarat utama untuk tahajud kena istirahat terlebih dahulu. Walaupun istirahat itu hanya 10 minit dia tertidur. Contohnya, lepas main maghrib, dia duk tunggu Isya tu dia terlena atas sejadah dia. Tertidur. Untuk 10 minit atau 15 minit dia terjaga balik. Dia bangkit sembahyang Isya. Dan ketika itu dia boleh buat tahajud dah. Sebab dia dah pun tertidur pada malam hari. Bukan tertidur pada siang hari nak. Tertidur pada malam hari. Malam hari ini dinisbahkan apabila tenggelamnya matahari. Maksudnya masuk waktu maghrib. Dan itu adalah dikira malam. Bukan dikira pukul 12 tengah malam ke atas. Jadi boleh dah kalau kata dia nak buat. Kalau kata dia tak mau buat, dia nak buat esok, dia nak bangun sekali lagi. Lagi cantik. Kerana apa? Keistimewaan yang akan diperolehinya ada 4 keistimewaan ni. Sebab apa yang Nabi suruh sangat-sangat kita ni buat tahajud. Kerana tahajud itu ada 4 keistimewaan. Yang mana salah satunya kata baginda SAW diangkatkan maqam. Apa maksud maqam ni? Darjat. Kedudukan kamu dia akan angkat daripada maqam yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Kalau di dunia kita tak ada apa-apa darjat, kita hanyalah orang biasa sahaja. Tetapi apabila kita antara orang ahli tahajud, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada tempatnya, ada makam yang terpuji. Yang kedua kata, ini janji Allah, janji Allah dalam Al-Quran untuk orang yang bertahajud. Maka Allah Ta'ala akan melancarkan segala urusan dia. Sama ada urusan yang bersifat dunia ataupun yang bersifat akhirat. Kadang kita tengok masalah ni macam tak jumpa jalan sahaja. Bertahajudlah. Bukan dia nak bagi dengan segera tapi ada jalannya. Melancarkan segala urusan. Okey. Kalau yang ketiga, kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi di dalam Al-Quran, saya tak ingat surah apa, tapi wa akhrijni mukhrajas shadiqin, kata Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi jalan keluar di atas segala permasalahan.
segala masalah yang tersimpul, akan Allah Ta'ala beri jalan keluar. Jadi jangan kerana dengan sekali itu sahaja. Sebaliknya, istiqomahkan dia. Jadikan dia sebagai amalan harian. Dan yang keempatnya, kelebihan yang akan dimiliki oleh orang yang bertahajud ini dilindungi daripada orang yang zalim. Orang nak buat inayah dekat kita. Orang nak menzalimi kita. Orang berniat jahat kepada kita. Akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua keempat-empat ini ada disebut di dalam Al-Quran. Baik. Macam mana kita nak mencapai darjat keempat-empat ini? Lazimkan diri kita berwuduk sebelum tidur. Kita nak melazimi diri kita berwuduk sebelum tidur. InsyaAllah. Nescaya pada waktu yang Allah Ta'ala kasihi akan dikejutkan kita untuk bangun bertahajud. Dan seandainya pada malam itu kita tak bangun, walhal kita dah niat dah lagi nak bangkit, tengok-tengok, terlajak kadang-kadang, terlajak tidurnya. Maka Allah Ta'ala kira hadir. Allah Ta'ala akan kira pahalanya kerana niatnya ada, wuduknya dah ada. Dan di sisi Allah Ta'ala juga, kita akan diberi pahala berpuasa sunat pada siang harinya. Besarnya pahala. Rasulullah ajak kita sama-sama buat amalan ni. Nampak macam benda tu senang je. Nak ambil wuduk je belum tidur. Banyak pahala dia. Di antaranya kalau disebutkan oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berwuduk. Walaupun zaman Rasulullah dulu ayatnya terhad. Ayat terhad sangat. Tapi mereka akan berwuduk terlebih dahulu untuk membasahkan pada hujung-hujung bahagian anggota yang dibasuh. Kan kita basuh muka, tangan dan juga kaki. Dan pada anggota ini apabila dia sejuk, senang tidur. Dia sejuk, dia kena ayak, dia sejuk. Dia senang tidur. Memudahkan untuk tidur. Itu salah satulah. Ada yang orang dia punya ambil sembahyang, dia kata sembahyang mandi wajib pun tak boleh lena pun ada juga. Okey. Ini ikhtiar. Dan sabda Nabi SAW, man tawadda'a ala tuhri kutiba lahu 10 hasanat. Barang siapa mengambil wuduk atas wuduk, yakni tajdidul wuduk, nescaya di surat baginya 10 kebajikan. Dan surat tajdidul wuduk itu jika sudah sembahyang dengan wuduk yang dahulu. Maka jika belum lagi sembahyang dengan wuduk yang dahulu, maka tiada sunat tajdidul wuduk. Yang kita kena faham. Kata Nabi SAW, man tawaddu'a ala tuhri. Man tawaddu'a ala tuhri. Siapa yang berwuduk sedangkan dia ada tu ala tuhri. Dia ada wuduk. Maksud dia wuduk atas wuduk. Wuduk ni tak batal lagi, tapi dia pergi ambil lagi sekali. Dia pergi ambil sekali lagi. Kutiba lahu asyru hasanat. Ditulis baginya 10 kebaikan. Wuduk ni tak habis lagi ni, tak batal lagi ni. Tapi dia rajin, dia ambil sekali lagi. Tetapi kata ulama, dengan syarat wuduk itu belum digunakan untuk apa-apa. Wuduk yang belum batal tu, dia tak guna untuk sembahyang sunat. Ataupun dia tak guna untuk baca Quran dan sebagainya. Seelok-eloknya dia guna untuk sembahyang. Gunakan untuk bersolat. Tapi dia tak guna lagi. Dia ambil wuduk daripada rumah dia. Dia pergi ke masjid. Ustazah tak dengar suara. Okey? Okey, Alhamdulillah. Ya, Ustazah. Okey. Lama dah ke tak dengar? Baru-baru je, Ustazah. Baru je. Okey. Dia jadi dengan sendirinya. Okey, terima kasih, Ji. Okey. Kita kembali balik tentang tajdidul wuduk. Okey? Kalau kata kita dah ada wuduk, kita dah ada wuduk, wuduk itu belum digunakan, maka kita ambil lagi sekali, itu makruh dan membawa kepada haram kerana kita membazir. Tetapi wuduk itu kita guna. Contohnya macam kita katalah di antara maghrib dan isya. Kita dah sembahyang maghrib. Sementara kita nak tunggu isya tu tak batal. Kita sembahyang, kita baca sembahyang sunat.
Kita baca Quran, masuk Isya, kita kata kita nak tajdidul. Apa maksud tajdid? Memperbaharui. Wuduk ni tak batal lagi, tapi kita nak memperbaharui. Maksud dia ada wuduk atas wuduk. Tu yang kata tawaddu' ala tuhri tu. Berwuduk di atas orang yang dah suci. Suci ni maksud dia suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tapi dia nak basuh lagi sekali. Maka kata Nabi SAW akan ditulis baginya asyru hasanat. Pahala dapat 10 kebajikan. 10 kebajikan. Pahala. Kalau yang rajin lah. Ada yang malah. Tak malah nak jaga wuduk ni. Nak jaga wuduk. Aku segan nak pergi ambil semayang saat lagi. Ni nak jaga ni. Sampai terkempung-kempung punya jaga. Dapat pahala sebenarnya. Dapat pahala. Dan ada di dalam hadis lain. Apabila kita ada wuduk. Dan wuduk tu telah pun kita gunakan untuk bersolat. Sama ada solat sunat ataupun solat fardu. Kemudian kita nak jaga. Nak terkentut ni kita tahan. Makruh. Makruh. Maka ketika itu buanglah angin yang nak keluar tu. Bagilah laluan kepada dia. Sebab angin yang dia nak keluar daripada badan kita itu adalah penyakit. Maka lepaskanlah dia. Tapi tengoklah beradablah. Macam yang Rasulullah ajak. Beradablah. Rasulullah ni ajak kita sampai bersin pun dia ajak. Dia punya jaga akhlak kita sampai tahap tu. Okey, itu tentang bab tajdid wuduk. Tapi kalau dah kita tak guna lagi, tak payah ambil. Tapi kalau kita dah guna dah wuduk tu, sunat kita ambil. Sunat saja nak dapat 10 kebajikan. Baik. Sabda Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tiada sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk baginya dan tiada sempurna wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah, yakni tiada mengucap Bismillahirrahmanirrahim atasnya. Ini Nabi SAW kata. Sembahyang tak sah kalau tak ada wuduk. Walau macam mana pun kena berwuduk. Kecuali darurat. Okey. Darurat yang macam mana? Di antaranya tak ada air. Tak ada air, maka Allah Ta'ala gantikan dengan debu tanah. Debu tanah. Okey. Kalau dah kita kata debu pun tak ada, adalah mustahil kerana bumi sentiasa menghamparkan hamparannya. Air mungkin kita jenuh pergi cari. Tetapi kalau tanah, tu yang kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada debu-debunya yang boleh kita guna pakaikan. Ambil lah di dinding-dinding rumah tu. Jadikan dia syarat sebagai tayamum untuk mengharuskan solat. Itu darurat pertama. Darurat yang kedua, orang tu sakit yang tak mengizinkan dia untuk nak bangkit pergi ambil. Dia tak boleh. Dia tak upaya nak bangkit pergi ambil wuduk dia. Dia nak spray pun tak ada. Tak disediakan tepi dia. Dalam rumah tu tak ada siapa yang boleh tolong mewudukkan dia. Maka ketika tu dia boleh bersolat. Itu yang dipanggil sebagai solat menghormati waktu hal keadaan tidak berwuduk. Dan solat itu wajib diqadha apabila kita dalam keadaan senang. Maksud dia kita dah jumpa air. Kita dah jumpa tempat yang selesa. Maka wajib kita qadha. Kerana ia hanyalah solat melepaskan diri daripada disiksa andai takdirnya kita mati. Macam orang yang duduk di hospital. Atas katil, tangan ada drip, tak boleh nak bangkit, tak boleh nak turun. Nak minta misi tolong wudukkan. Misi kata agak-agak lah kami kerja banyak nak tolong wudukkan. Kan kalau ada hak yang pelatih baru-baru tu dia main lah. Kalau hak yang lama-lama tu, tak usah semayang lah makcik oi. Payah-payah kami pun banyak kerja. Jadi kita ketika ini bolehlah kita gunakan sebagai menghormati waktu. Solat itu dikira sah seandainya kita mati. Tapi kalau kita tak mati, wajib qadha. Sembahyang tetap kena sembahyang. Ketika ini saja. Sembahyang memang wajib sembahyang. Tapi sembahyang itu tidak dikira andai waktu kita sihat.
Bila kembali seperti sedia kala, kita kiralah waktu-waktu apa yang telah pun kita tertinggal. Tapi ingatlah kalau kita masuk bilik operation. Katalah kita ni ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadapi operation. Untuk tempoh kata 10 jam. Dalam 10 jam itu berlalunya fardu Zuhur dan juga fardu Asar. Berjalan. Kita sedar waktu Aisyah. Ada 3 waktu di situ. Adakah wajib qadha? Itu dalam keadaan kita tidak sedar. Maka tak wajib qadha. Tak perlu qadha. Kerana kita dalam keadaan tak ada akal. Itu beza dia. Kita kena belajar sikit balik bab tu. Untuk lebih mendalam mengetahui tentang dia. Okey, baik. Kata Allah lagi, kalau kata tak ada wudu, sembahyang tu tak dikira. Tapi kalau kata ada wudu tu tak dikira kalau tak baca bismillah. Maksudnya di sini bukan kata tak sah. Bukan kata sah. Tapi tidak sempurna wudu seseorang itu apabila dia berwudu tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Waktu bila yang kita nak baca bismillahirrahmanirrahim? Waktu kita mula membasuh tangan. Kalau kita yang beramal dengan sunat-sunat wudu. Kan sunat-sunat wudu ni di antara yang sunatnya iaitu membasuh pergelangan tangan dimulakan dengan tangan kanan. Dan waktu inilah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jikalau tidak, kata Nabi SAW, maka wudu kamu itu dianggap sebagai tidak sempurna. Sebab tak disebutnya nama Allah. Kemudian, kalaulah kata kita tak beramal dengan sunat-sunat wudu, maka ambil rukun terus. Ambil fardu wudu iaitu basuh muka. Dan waktu itulah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Lintasan dalam hati, sahaja aku mengangkat wudu kerana Allah Ta'ala. Tetapi hendaklah didahului dengan membaca nama Allah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hadis seterusnya, sabda Nabi SAW, sibghatul wudu'i marratun. Faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri wa man tawadda'a salasan fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Asal wudu itu sekali-sekali pada tiap anggota. Maka barang siapa mengambil wudu 2 kali adalah baginya 2 ganda daripada pahala. Dan barang siapa mengambil wudu 3 kali, maka iaitulah wudu anbiya yang dahulu-dahulu daripada aku. Ini kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Asal-asal, maksudnya fardu wudu. Fardu wudu ni asal dia sekali-sekali je basuh. Asal-asal dia. Basuh muka sekali, bagi licau, bagi sampai ayak. Kalau bahasa kampung dia kata bagi licau, bagi rata, bagi sampai ayak. Cukup dengan sekali. Tetapi dia kata, siapa yang nak lebih pahala, buatlah 2 kali. Kalau orang yang buat 2 kali, maka baginya dapat pahala 2 kali ganda. Dapat pahala 2 kali ganda. Katalah, dia buat sekali dapat 10, dia buat 2 kali dapat 20. Kemudian, siapa yang buat 3 kali, maka kata Nabi SAW, itulah wudu orang-orang yang terdahulu. Ini para Nabi yang terdahulu. Mereka dah pun berwudu, bersuci sebelum menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wudu yang diajar pada mereka bukan wudu ni bukan Nabi mereka Wudu ini yang dibimbing, yang diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam. Cara kita berwudu ini bukan disyariatkan juga di dunia. Dia juga disyariatkan di Sidratul Muntaha. Sebelum kita menghadap dengan Allah, kita kena bersihkan diri. Maka diajar oleh Jibril alaihi salam cara macam mana kita nak bersihkan diri kita. Selepas hilangkan najis pada badan, maka basuhlah pada bahagian anggota-anggota tertentu. Memadai dengan sekali basuhan. Kalau nak pahala lebih, buat 2 kali. Kalau nak pahala macam pahala para Nabi yang terdahulu dan yang terkemudian, yang ini baginda sallallahu alaihi wasallam, buatlah macam mana yang Nabi buat, iaitu dibasuh secara 3 kali.
Sebab itulah dikatakan sekali dapat pahala wajib. 2 kali dalam wajib dapat sunat. Kalau 3 kali dalam wajib dapat sunat, dapat pahala para anbiya. Ini semua nabi-nabi, insya-Allah taala. Itu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan tersebut di dalam kitab Ihya, dan telah mengambil wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali. Nabi pernah ambil wuduk sekali-sekali. Dan sabdanya, inilah wuduk yang tiada terima Allah Ta'ala akan sembahyangnya melainkan dengan dia. Inilah cara aku berwuduk. Allah Ta'ala takkan terima sembahyang yang tak ada wuduk macam tu. Ambil sekali-sekali. Maksud dia, sah dah ambil sekali-sekali ni. Itu maksud Nabi. Allah Ta'ala takkan terima kalau kata hampa tak ambil macam ni. Janji sekali pun kena basuh. Tapi bagi sampai ayak. Kemudian dia kata, dan mengambil wuduk Nabi 2 kali. Dia ulang pula lagi sekali. Jadi pada basuhan tangan hingga ke siku dibuat 2 kali. Dan sabdanya, barang siapa mengambil wuduk 2 kali, memberi akan dia Allah Ta'ala pahalanya 2 kali ganda. Dan mengambil wuduk Nabi SAW 3 kali. Dan sabdanya, inilah wudukku dan wuduk anbiya yang dahulu-dahulu daripadaku. Ini terjemahan dalam kitab Ihya ini daripada hadis yang kita baca tadi. Jadi buatlah macam yang baginda sallallahu alaihi wasallam suruh. Tapi alhamdulillah, itulah yang sedang kita amalkan. Ingat daripada kecil-kecil dulu kita belajar berwuduk kan, kita belajar fardu ain. Guru-guru kita dulu dia dah ajak dah buat 3 kali. Buat 3 kali walaupun pada bahagian yang tak berapa nak sampai, dilenturnya pada anggota-anggota kita agar sampai airnya pada anggota-anggota yang wajib dibasuh. Dia suruh buat 3 kali dah. Ketika itu telah pun sampai. Hadis ni telah pun sampai, cuma kita tak jumpa. Hadis ni telah pun sampai. Yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tiada terima Allah, yakni tiada sah sembahyang seorang daripada kamu apabila berhadas ia hingga mengambil wuduk ia. Yang itu kita tahu dan kita faham sangat-sangat. Allah Ta'ala tidak akan menerima sembahyang seseorang itu apabila dia berhadas. Kita dah belajar dah bab fardu ain ni. Apa punca berhadas? Punca berhadas ni dia ada 10 sebab sebenarnya. Punca kita berhadas. Hadas ni kan terbagi pada 2. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil ni, itu yang membuatkan wuduk kita batal. Hadas kecil ni benda kecil-kecil lah. Contoh dia macam buang angin. Buang angin tu kentut lah. Kentut tu pun terbagi pula pada 2. Kentut faras dan kentut pada bahagian dubur. Qubul dan dubur. Maka ulama fiqh mengatakan kentut pada bahagian faras tidak membatalkan wuduk, tetapi kentut pada bahagian dubur membatalkan wuduk. Adakah wajib basuh jikalau dia tidak mengeluarkan ain? Kentut tak mengeluarkan ain. Kalau kita kentut kita rasa pedih, masa tu baru wajib basuh. Dibimbangi ada ain yang keluar mengiringi angin tu. Kalau tidak tak payah, tak wajib basuh. Hanya sekadar angin sahaja. Okey. Itu buang angin. Kemudian kencing. Berak. Apa dia lagi? Okey, kalau kata perempuan dia ada keputihan. Dia selalu ada keputihan. Jadi dia selalu kena memperbaharui wuduk. Setiap kali memperbaharui kena basuh. Kemudian apa lagi? Pingsan. Orang yang jatuh pingsan. Dia ada wuduk tapi dia pingsan. Maka dia kena batal lah. Dia dalam berhadas lah. Kemudian apa? Tidur. Hilang akal lah tu. Tidur menyentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan. Kita dah belajar dah dalam kitab Muniyatul Musalli. Yang dikatakan tapak tangan iaitu kedua tapak tangan kita yang apabila kita cantumkan kedua-duanya ini, maka inilah dinamakan tapak tangan.
belakang ini bukan tapak tangan. Sentuhlah bahagian kemaluan dengan belakang tangan, maka tidak mengapa. Kemaluan pun dia tengok dekat mana, pada unjab tempat keluar najis. Itu dinamakan kemaluan. Papan punggung tak mengapa. Okey. Kemudian, apa lagi? Gila. Itu sebab berhadas nah. Ha, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram, keluar mani dan sebagainya. Seandainya berlaku ini, maka kita dalam keadaan berhadas. Kata Nabi SAW, apabila kamu mendapati diri kamu dalam keadaan sedemikian, dah kamu dalam keadaan berhadas. Okay. Tetapi wuduk ini, dia diberatkan kepada kita kadang-kadang. Aku tadi ambil dah wuduk di rumah. Tapi tak tahulah, sah ke, tak sah ke. Ada lagi ke, tak ada lagi ke, batal ke, tak ke. Okey, tanya pada diri. Kentut tak? Rasa tak kentut pun. Ada sentuh siapa-siapa tak? Tak sentuh. Ada kencing tak? Tak ada. Tak ada. Tak apa-apa. Main terus ke rumah. Tapi rasa macam lama sangat. Masa ketika tu kita yakinlah. Ada. Yakinlah. Walaupun dia ada was-was. Beratkan sebelah ada. Pada wuduk. Tapi kalau semayang, dia suruh beratkan belah tak ada. Kalau wuduk, dia kata beratkan belah ada. Sebab kita yakini diri kita tak melanggar di antara perkara-perkara yang 10 tadi lah. Yang membatalkan wuduk tu. Maka ada lah. Tapi kalau kata kita tak apalah. Ambil lain lah. Itu jadi makruhnya. Sebab wuduk tadi belum digunakan untuk apa-apa ibadah. Jadi apabila kita mentajdidkan wuduk tanpa kita melakukan apa-apa ibadah, itu jadi makruh. Kalau dia kata, tak tahulah ni mai jauh sangat ni. Rasa-rasa macam kentut dah kot. Entahlah rasa tak. Rasa kentut, rasa tak. Maka tak. Beratkan sebelah tidak. Pada wuduk leceh juga kan macam tu kan. Jadi dia kata kita kena faham bab hadas. Itu hadas kecil. Terangkatnya hadas kecil dengan cara kita berwuduk. Tapi kalau hadas besar tak bolehlah hadas besar terangkat dia dengan sebab mandi. Mandi wajib baru terangkat. Kalau hadas kecil ni berwuduk sahaja dapat menyelesaikan permasalahan kita ketika mana kita berhadas kecil. Boleh tak kalau kata dia tak basuh kencing tapi dia ambil semayang? Tak sah. Kenapa tak sah? Kerana dia tak menghilangkan najis daripada tubuh badan dia. Kita tengok betapa indahnya Islam itu. Apabila setiap kali kita nak menghadap dengan Allah atau melakukan apa-apa perbuatan yang menghadap dengan Allah dan juga Rasul, yang berkaitan dengan Allah dan juga Rasul, kita wajib bersuci. Sebab Islam itu mementingkan kebersihan. Dia suruh bersih dulu tubuh badan. Buang dulu najis. Basuh pada bahagian-bahagian itu. Hang tak mau mandi pun tak apa. Kita kan dah menjadi adab. Adab orang Malaysia ni dia mandi sehari 2 kali. Ataupun 3 kali. Mandi ni dipanggil mandi adat. Mandi adat. Mandi wajib. Apabila berlaku bahagian-bahagian berhadas besar. Baru mandi wajib. Yang kita nak buat hari-hari ini, kalau lebih daripada kita mandi, saja-saja dia sagi hangat pergi mandi, dia boleh mendatangkan makruh. Tapi orang Malaysia ni dia jadi adat. Ayak dia banyak. Kadang-kadang yang jenis rajin mandi tu, 5 kali semayang, 5 kali dia mandi. Setiap kali dia nak semayang, dia mandi. Sebenarnya benda ni dia boleh jadi makruh kerana dia membazir. Kemudian ada pula yang katakan Rasulullah dulu mandi seminggu sekali. Dia kalau kata bulan musim sejuk, dia memang mandi seminggu sekali. Pada setiap hari Jumaat. Tapi tak busuk cuaca kan. Kita Malaysia buatlah mandi seminggu sekali. Hapak satu rumah tak mandi pagi pun pada lah. Tak mandi lagi dari pagi. Kita jadi satu isu besar. Kalau tak mandi hari tu Tu saya kata itu adat semata-mata. Lepas ni kalau siapa nak jimat ayat pasal mandi. Taklah kan. Kan saya kata Islam itu menitik beratkan tentang taharah. Tentang kebersihan. Itu di antara pesanan baginda SAW.
Dan lagi sabda Nabi SAW, al-wudu ala wudu, nur ala nur. Cantik kata Nabi. Cantik sangat. Nabi kata kepada kita, iaitu wudu di atas wudu itu seperti nur ala nur. Cahaya atas cahaya. Apa yang berlaku apabila cahaya itu bertindih? Ada cahaya, di atasnya cahaya. Maka dia akan lebih terang, gilang gemilang, gemerlapan, bercahaya. Yang mana disebutkan pada anggota-anggota yang kita basuh. Ya, kata ulama di dalam kitab Ihya Ulumuddin, basuhan kita pada anggota-anggota wudu itu adalah satu simbolik pada bahagian anggota yang kita buat dosa. Waktu kita membasuh muka, di muka kita itu terdapat mata. Pada mata kita itu ada kerja dosa dia. Dia memandang kepada sesuatu yang haram. Dia memandang kepada perkara-perkara yang makruh. Dia memandang kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan pada wajah kita itu adanya hidung. Dia mencium sesuatu yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan. Kemudian mulutnya itu berbicara. Mata dia tengok, hidung dia bau, mulut dia kata. Tu anggota-anggota buat maksiat tu. Nah, dan di dekat dengan wajah kamu itu terdapatnya telinga. Kan kita basuh sampai di anak telinga gitu. Dan pada gigi-gigi tempat tumbuhnya, rambut seandainya terkeluar sedikit. Kadang-kadang rambut kita ni kan terkeluar sikit nampak, kita tak sedar. Pada basuhan itulah membersihkan dosa-dosa kecil yang terdapat pada bahagian-bahagian anggota tubuh. Kita basuh muka, gugur dosa-dosa kecil yang dibuat oleh mata, telinga, hidung, mulut dan sebagainya. Simboliknya yang kita basuh. Kemudian, kalaulah kita boleh nampak dosa yang melekat pada wajah kita, tak tahulah berbulu macam mana tu. Lekat penuh tu. Bila kita ambil uduk, dia basuh duruh dia. Itu yang kata digugurkan dosa-dosa kecil seperti mana bayi yang baru lahir keluar mai. Kemudian kita basuh tangan sampai siku. Dosa yang dibuat oleh tangan. Mungkin kita menulis sesuatu. Kita mencapai sesuatu. Kita menyentuh sesuatu yang bukan hak kita. Maka apabila kita basuh, akan gugur dosa-dosa kecil. Okey. Di antara dosa-dosa kecil yang pernah saya sebutkan, iaitu yang dibuat oleh tangan, kita bersalaman dengan orang yang bukan mahram. Nampak? Macam mana dia suruh tangan, kita tak suruh balik. Sekejap lagi takut dia terasa hati. Macam saya bagi contoh tu lah. Anak penakan suami kita. Kan? Dia ingat. Tu buat penakan dia. Dia main. Bila pun dia main, dia nanti salam dengan kita. Kecil-kecil tak apalah. Bila dah sampai besar. Takkan kita nak abang tak boleh dah. Nampak besar dah. Dia macam rasa terasin sebab dia biasakan kita dari kecil. Jadi dia suruh kita pun terhulur lah. Demi menjaga hati. Itu di antara sentuhan yang dipanggil dosa kecil. Gugurnya dosa kecil itu dengan cara kita berwuduk. Itu kata apa yang dilakukan oleh tangan kita mungkin di antara dosa-dosa yang melekat padanya akan gugur waktu kita membasuhnya. Begitu juga dengan bahagian kepala kita ni yang kita minta agar dituangkan rahmat. Dituangkan hikmah masuk ke dalam hati apa yang dibasuh pada anggota ubun-ubun yang Rasulullah sebut. Pada bahagian-bahagian tertentu, keadaan tertentu, Nabi kadang sapu pada bahagian ubun-ubun saja. Pada ubun-ubun itu adanya satu lubang yang berlohong terus masuk ke otak. Daripada otak hantar ke hati agar diri kita ini dibersihkan daripada segala perasaan hasad, dengki dan sebagainya. Itu simboliknya kita basuh. Dan begitu juga diakhiri, biasanya diakhiri dengan membasuh kedua-dua kaki. Kaki yang selalu melangkah ke arah mana yang dihala oleh hati, ke arah mana yang diingat oleh akal dan fikiran, maka hati kita melangkah, kaki kita melangkah. Dan dalam langkahan kaki itu dia cuma ikut saja. Apa yang didorong oleh hati. Dan keadaan inilah dapat kita basuh dia dengan berwuduk. Gugurlah sebarang jenis dosa-dosa kecil yang terlekat padanya. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey, itu untuk kita yang hidup. Kalau untuk yang mati,
pada bahagian-bahagian anggota tu, minta pada Allah Ta'ala agar tangan kanan itu mencapai suratan amal. Ha? Tangan kiri diam, tidak mencapai suratan amal. Kepala dilindungi ketika keadaan matahari yang dekat di atas kepala kita. Begitu juga dengan keadaan wajah bercahayalah ya Allah. Jadikan wajah itu sebagai nadratan wa surura. Wajah yang cerah bercahaya-cahaya penuh kegembiraan. Ha? Dan kemudian kaki, lekatkanlah dia di atas siratul mustaqim ketika melintasinya. Itu di antara niat orang yang berwuduk. Sama ada kegunaan ketika hidup dan juga ketika mati. Dia kata, gugurnya dosa kamu seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Itu yang disebut nur ala nur tu. Cahaya atas cahaya. Kalau untuk kegunaan dunia, ada dosa kamu di dunia. Kalau untuk kegunaan akhirat, terlalu banyak urusan kamu dengan akhirat. Kita ini adalah manusia yang hidup di dua negeri. Negeri dunia dan juga negeri akhirat. Tidak seperti binatang, mereka hanya hidup di dunia. Di akhirat tiada. Nah, kita hidup dua negeri. Dunia dan juga akhirat. Maka wuduk ini boleh kita gunakan untuk dunia dan juga untuk akhirat. Jalan menuju ke akhirat. Melalui berwuduk. Baik, satu lagi hadis. Riwayat daripada hadis bahawasanya hamba yang mukmin apabila selesai daripada mengambil air sembahyang, maka membaca ia. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau wahai Tuhan, dan dengan kepujian untukmu naik saksi bahawasanya tiada Tuhan selain engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Apa pahala dia? Dimeteri copkan. Kebajikan. Kemudian dihantar dia di bawah aras. Tiada dibuka akan dia hingga diberikan kepadanya pada hari kiamat. Dia setiap kali kita berwuduk. Setiap kali kita berwuduk. Maka kita baca ni. Ni apa dia? Doa apa ni? Inilah dikatakan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah dinamakan tasbih kifarah. Besar pahala dia ni lah. Tasbih kifarah ni apabila kita duduk dalam satu majlis ataupun kita bertemu dengan kawan-kawan kita pada masa kita nak berpisah. Masa kita nak berpisah dengan sahabat-sahabat kita ataupun kita nak bersurai dalam satu majlis, maka kita akhiri dengan tasbih kifarah. Akan gugurnya dosa waktu kita bergaul tu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biasanya ulama-ulama ataupun tuan-tuan guru akan mengakhiri dengan suratul as dan tasbih kifarah. Dan dalam hadis ni kita jumpa dikatakan bahawasanya apabila kita selesai berwuduk. Apabila kita habis dan selesai berwuduk, hendaklah katanya kalau kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dimeteri, dipatri dan dicop, tutup rapat. Itu dimeteri dan dicop, ditutup dengan serapat-rapatnya, dihantar ke bawah arsy dan kemudian dia kata tak akan dibuka sampailah kepada hari yang dia nak bagi, hari kiamat. Barulah dia hantar main balik. Cantik lah. Setiap kali baca, disimpan. Setiap kali baca, disimpan, dihantar. Esok ni dia main banyak tu. Okey, kalau minggu lalu, kita ada baca, barang siapa yang berwuduk, selepas berwuduk, dia tak cakap apa-apa hal ehwal keduniaan. Tapi saya kata keluar dulu dari bilik ayat lah. Dia baca suratul Qadr. Kan? Surah Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul. Pahala dia seperti mana dia baru dilahirkan. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang ni seluruh gugur seluruh dosa-dosa kecilnya. Tambah sikit lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada sahabat bertanya kepada saya, doa ni boleh tak nak baca ketika mana di atas sejadah? Maksud dia macam ni.
Dia lepas ambil semayang, kemudian dia keluar daripada bilik air, dia pakai pakaian solat sempurna, baru dia baca. Boleh tak? Boleh. Selagi wuduk tidak kering. Maksudnya jangan lap lah. Selagi wuduk dia tidak kering. Jadi dia kata dia nak baca dalam keadaan sempurna pakaian dia. Dan sempurna tempat dia nak berdiri duduk tu. Jadi kalau mungkinlah waktu lepas dia berwuduk tu tak sempurna lagi pakaian dia, mungkin masih lagi dalam pakaian selepas mandi, dia rasa malu nak baca sebab nak baca Al-Quran ni. Jadi dia berpakaian lengkap, dia duduk atas dekat semayang, kemudian dia baca. Boleh. Boleh. Pahalanya sama banyak selagi wuduk tidak kering. Bolehlah diikuti dengan tasbih kifarah ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nak dapat pahala yang dikatakan dimeterai, dicop, dipeterikan pada setiap bacaan kita itu, dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke sisinya di aras, dibagi balik, diberi semula kepada kita insya-Allah di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti adalah bungkusan-bungkusan istimewa yang akan kita terima. Inilah hasil daripada wudukmu yang sempurna. Maka daripada wuduk yang sempurna itu terhasillah solatmu yang khusyuk. Daripada solatmu yang khusyuk itu terhasillah peribadimu yang mulia, akhlakmu yang terpuji. Kan inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang sempurna itu mencegah diri daripada melakukan benda-benda keji dan mungkar. Daripada mana mai sembahyang yang sempurna itu? Daripada wuduk yang sempurna. Mana mai daripada wuduk yang sempurna itu? Wuduk yang sempurna itu datang daripada ilmu kamu yang sempurna. Mudah-mudahan insya-Allah adalah bungkusan-bungkusan kita yang Allah Ta'ala bungkus yang bakal kita beri. Kita ni kalau dapat sesuatu bungkusan tu rasa seronok, rasa teruja nak buka. Apatah lagi bungkusan yang dipeterai, yang dihantar, yang disimpan di aras Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar itu, kemudian akan diberi. Tersertalah banyak mana pun, no? Yang penting kita nak tengok apa dia kelebihan, apa dia pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kita buat kerana Allah, dan Allah kata aku tak akan mensia-siakan atas apa juga yang kamu lakukan, melainkan akan aku balaskan dengan kebaikan. Cuma Allah Ta'ala tak beritahu. Dia tabang lah dekat kita. Hamba ni yang dapat yang ni. Hamba ni yang dapat yang ni. Dapat TV sebiji ke, dapat basikal sebiji ke. Allah tak beritahu kita macam tu dah. Cuma dia beritahu pahalanya. Sebagai hamba yang miskin, yang fakir, yang memang berhajat, memang kita harap sangat-sangatlah agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada esok hari melalui kitab hadis Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum tu saya buka soalan untuk sahabat-sahabat yang nak bertanya, silakan insyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Ana, silakan Kak Ana. Kak Ana nak tanyalah, suami Kak Ana baru ni dia kena potong jari kan. Habis tu dia balut sampai satu kaki lah. Lepas tu nak ambil wuduk tu dia kata tak boleh kena ayak. Dekat kaki tu tak boleh kena ayak. Lepas tu kita kena tayamum ke, kita kena ambil ayat semayang ke? Okey, baik-baik Kak Ana. Baik, terima kasih. Okey, dia ada dua cara Dia ada dua cara. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia ada dua cara. Cara yang pertama, maka kita ambil ayat sembahyang macam biasa. Kemudian kaki yang basah tu, yang boleh basah, yang boleh kena ayak tu pun kita basuh macam biasa. Cuma kaki yang tak basah, yang tak boleh kena ayak tu, kita tak usah basuh. Kita tinggalkan. Saat lagi, kita ambil tayamum. Tayamum tu bukan kata basuh sapu dekat kaki tu saja. Sebab tayamum tak ada sapu kaki. Okey?
Sagi pi ambil tayamum, pi sapu di atas kaki. Tayamum tidak pada kaki. Tayamum muka dan tangan saja. Jadi kita fikir Ais, macam mana kaki yang tak dibasuh, kenapa muka dan tangan disapu? Kerana tayamum muka dan tangan saja. Kaki tak ada tayamum. Sekejap lagi pi ambil pula debu, pi sapu di atas kaki. Kaki bukan anggota tayamum. Okey? Tayamum tu ganti saja untuk mengharuskan wuduk. Okey, itu pendapat yang pertama. Pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Basuhlah anggota lain, seluruh anggota lain dengan menggunakan air pada bahagian kaki yang berbalut. Boleh kita sapu saja air kat atas balutan tu. Air tu jangan jurul lah sekejap lagi. Kembang pula balutan tu. Bagi basah tangan kita, sapu saja di atas tu. Jadi boleh pilih antara duanya. Boleh dipilih. Kemudian satu lagi pendapat. Imam Syafi'i ini dia banyak pendapat. Pendapat yang ketiga kata Imam Syafi'i, seandainya sebelum dia dipotong kaki tu dia tak ada wudu, maka dia kena qada lepas tu, kata Imam Syafi'i. Kalau kata dia ada wudu, dia tak payah qada. Ambil antara tiga pendapat yang saya bagi pendapat tadi. Kalaulah pada bahagian saya selalu tanya guru saya. Dia kata cari yang mudah. Ambil bahagian yang kedua tu. Apa dia? Memadai kita sapu air ke atas dia. Tangan kita basah. Kan? Ataupun kita spray tangan kita. Kita sapu saja di atas balutan tersebut. Itu dah memadai. Tak payah dah qada semayang tu. InsyaAllah Kak Ana. Okay, terima kasih Ustazah, jelas betul-betul. Alhamdulillah. Potong kaki ke potong jari Kak Ana? Jari. Alhamdulillah. Allah Ta'ala ambil sikit-sikit kasihnya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ana. Assalamualaikum Ustazah. Assalam. Mana? Ya Kak Syimah. Yang sambungnya yang Ana cakap tadi tu, katalah kaki kita tak macam kita nak buat sendiri tak boleh pada kaki tu. Yang kita dah boleh ambil yang lain, tapi kan kaki tu kita tak boleh nak buat, nak tundukkan, nak bongkok ke. Tak Boleh sampai. tak sampai. Orang lain tolong buat. Ya boleh. Boleh. Minta tolong orang lain tolong buat. Boleh Kak Syimah. Dibolehkan. Walaupun dia tu lelaki, kata kita perempuan, dia lelaki, dia boleh buat sebab dia di atas balutan. Boleh itu Kak Syimah. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ya Ji. Just nak tanya pendapat Ustazah mengenai ni kan yang kita kata bencilah sesuatu perbuatan yang kita tak mampu cegah tu dalam hati je. Contoh dia satu benda kita tengok tu kita tak kenal, kita tak mampu nak cegah. Kita cuma mampu cegah dalam hati. Adakah yang ni melibatkan orang awam pun, contoh dia kan. Kita dapat tahu satu tu benda mengenai macam kata ada seorang ni dia meniaga telur busuk contohlah kan. Telur busuk dia tu beracun dan ada orang makan telur busuk dia tu dah menyebabkan dia sakit. Tapi kita tak mampu nak bagi tahu dekat orang ramai jangan beli telur dari dia sebab benda tu beracun. Kita tak mau bagi tahu atas sebab kita nak jaga hubungan kita dengan orang yang menjual tu Ustazah. Sebab kalau kita hebohkan dekat orang ramai, hubungan kita dengan dia jadi tak elok, tak cantik. Kan? Kita nak jaga hubungan tu jadi kita rahsiakan benda tu dari orang awam. Bila orang awam beli telur tu, jadi mudarat dekat mereka. Adakah kita esok akan disoal sebab kita tak hebohkan benda tu dekat orang ramai demi kita nak jaga hubungan kita tu dengan orang yang menjual tu Ustazah. Tu maksud je lah. Kita cuma mampu simpan dalam hati tu, tak mampu nak heboh benda tu atas dasar kita nak menjaga hubungan kita dengan dia. Macam tu lah ibarat dia tu Ustazah. Jadi baik. Orang ramai Saya tu dia akan tunjuk kita lah. Okey, terima kasih Jina. Terima kasih. Yang mana apabila kita man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu melihat mungkar, maka hendaklah kamu mencegahnya dengan tangan. Au bikalami ataupun dengan perkataan.
Atau tak boleh juga kata Allah Ta'ala au biqalbi ataupun kata Rasulullah dengan hati. Wadhalika dha'aful iman. Itulah orang yang paling lemah iman dia. Dia nak buat tindakan, dia tak berani. Dia tak ada kekuatan dia nak buat tindakan. Dia nak cakap, dia tak berani. Demi menjaga hubungan macam Ji beritahu tadi dah. Jadi dia hanya duduk merengkam dalam hati je lah. Duk benci perbuatan itu dalam hati. Tetapi pada keadaan yang macam Ji beritahu permasalahan ini, dia berniaga pada barang-barang yang boleh membawa kemudaratan kepada masyarakat dan umat yang lain. Maka ketika ini apabila kita yakin perkara itu adalah benar, ada bukti yang benar, wajib kita bagi tahu. Cegahlah dia dengan lidah. Cegahlah dia dengan lidah. Iaitu kita berkata-kata demi menjaga hubungan kita dengan Allah. Memang kita nak jaga hubungan kita dengan dia, tapi kita fikir ada satu hubungan yang lebih akrab, iaitu hubungan kita dengan Allah. Bila Allah Ta'ala datangkan ilmu pengetahuan kepada kita, kita dapat maklumat dia buat sesuatu yang salah di sisi agama dan juga di sisi undang-undang, maka ketika ini kita tak boleh duduk diam, duduk pendam. Kita jadi syubhat. Apabila dia mendatangkan kemudaratan pada orang lain, ketika ini lebih baik kita memikirkan hubungan kita dengan Allah. Iaitu kita tak mahu syubhat dalam tu, kita kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu. Bagi tahu dekat orang yang nak membeli ataupun cari macam mana. Yang terbaiknya kita bagi tahu dekat dia lah. Yang terbaik. Tapi macam Ji kata tadi lah, demi menjaga hubungan. Sebab itulah timbul satu sabda Nabi SAW. Qulil haqq walau kana murran. Katakan sesuatu yang benar walaupun pahit. Memang benda benar itu pahit. Tapi kena ada satu keberanian dalam diri kita untuk berkata-kata sesuatu yang benar. Biasanya kita akan dibenci kerana lantang bercakap. Atas jalan benar kena berani Ji. Kena berani. Sebab kalau dari permasalahan yang dicerita ni agak memudaratkan kepada orang lain. Wajib ke atas kita untuk menghebahkan. Atau mungkin kita boleh beritahu orang lah. Jangan sampai menimbulkan fitnah dan yang lain. Wallahualam Ji. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Sekarang ni kan Ustazah dah ada kan macam alat macam dalam toilet tu dah ada alat macam pancutan kan. Pancutan untuk sama ada nak cuci kat punggung ke atau kat bahagian kemaluan ke depan. So adakah memadai pancutan tu ataupun kebersihan dia tu bila kita gunakan alat tu lah. Macam kita dah ada dalam rumah ada toilet macam tu, kita gunakan pancutan macam tu. Adakah kita nak kena gabar lagi? Gosok. Sungguh macam mana? Macam kita dah buat selalu lah. Okey. Kalau kata kita sekadar menggunakan pancutan tu, kita kena yakin dia bersih. Macam mana kita nak yakin? Kan cara kita, Rasulullah ajak kita basuh najis. Iaitu melalui bau, warna, bau dan rasa. Rasa saya kata bukan dengan lidah, rasa dengan tangan. Kalau ada masih rasa berlendiak licin lagi, bermakna najis masih ada. Betul tak? Jadi ketika ni walaupun dia ada pancutan, kita kena raba. Kita takut masih ada bahagian lendiran yang bersisa di situ. Kita doa duk percik saja. Macam kita basuh najis, kita basuh bilik air. Kita hanya percik dengan air. Sisa dia masih terlekat. Kita kena berui balik kan. Kita berui lepas tu baru kita cok air. Baru dia akan bersih. Begitu juga hal ehwal dengan basuh najis. Memang walaupun ada tandas yang dia percik, pada bahagian kencing, mungkin dia boleh terhakis. Dia keluar api. Tapi pada bahagian beraknya, kita bimbangi masih lagi bersisa najis pada bahagian rasa. Rasa saya kata, rasa dengan tangan. Terlebih baik, kita raba dan rasa dengan tangan. Itu yang lebih baik kat semua. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Nama siapa nak?
Nama tu paling Kak Mun je. Okey, Kak Mun. Silakan Kak Mun, orang jauh ni. Ya. Ustaz, saya nak tanya apa bezanya kifarah dengan kafarah. Yang tadi Ustazah cakap tasbih kifarah, Kafarah. ada setengah Okey. Ustazah cakap tasbih kafarah. Apa Okey, beza okey, dia tu? okey. Okey, terima kasih. Perbezaan antara kafarah dan kifarah. Kedua-duanya adalah sama. Nah, tasbih kifarah, tasbih kafarah. Kifarah bermaksud kifarah ataupun kafarah ini menghapuskan. Maksud kifarah adalah menghapuskan, maksud kafarah pun sama. Dia mengikut wazan. Dia mengikut wazan. Maknanya tak lari, maknanya sama, iaitu menghapuskan. Apabila kita membaca tasbih kifarah, dia menghapuskan dosa-dosa kecil yang masih terpalit pada diri kita. Nah, begitu juga dengan kifarah. Kan bayar beras kifarah. Kan dikifarahkan dosa, andai kita buat bagian-bagian begini. Maksudnya dihapuskan. Kedua-duanya adalah sama. Cuma wazan yang berbeza. Wazan ni apa? Timbangan tasrifnya. Okey, itu saja. Kak Mun, mohon maaf. Ya, Okey. terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan saya tutup dulu lah untuk hari ni lah. Kalau ada apa-apa boleh terus mesej saya ataupun mesej sahabat-sahabat kita dekat G boleh, dekat Kak Rosmah boleh dan sahabat-sahabat yang lain yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya yang serba kekurangan ni. Dengan itu saya mohon ampun dan maaf atas segala-galanya. Dan sekali lagi atas sumbangan yang kemarin saya ada beritahu yang mana saya akan ambil sedikit daripada tabung kod ukhuwah muslimah yang telah pun Kak Rosmah serahkan pada saya untuk kita infakkan kepada pesakit-pesakit COVID ni sebab di tempat kita tengok makin banyak, makin ramai yang terkesan, yang terkena, dan kebanyakan mereka yang bekerja sendiri, yang bukan makan gaji, kena keluar kerja tapi oleh kerana tak boleh kerja maka tiada pendapatan. Jadi saya ambil kemarin RM1,000 adalah 2-3 orang sahabat yang berikan pada saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya agihkan kepada mereka dan dengan ucapan jutaan terima kasih dan dengan doa agar si pemberi-pemberi ini mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rizqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Ya arhamar rahimin, ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. اجعلنا من الناجحين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.